Apa kabar semua? Selamat kembali ke saluran kami. Hari ini, kita nak borak-borak santai pasal sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita sebagai rakyat Malaysia. Tak kiralah kita ni Melayu, Cina, India atau dari mana-mana suku kaum sekalipun, ada beberapa perkataan yang dah jadi macam gam yang satukan kita dalam perbualan harian. Perkataan-perkataan inilah yang buat bahasa kita jadi unik dan berwarna-warni. Kadang-kadang, orang luar pun pening nak faham. Tapi bagi kita, ia dah jadi sebahagian daripada identiti. Jadi dalam video kali ini, saya dah kumpulkan 10 perkataan rojak yang paling kerap kita guna. Mungkin ada yang anda guna setiap hari tanpa sedar pun. Jom kita mulakan senarai kita dengan perkataan pertama. Nombor 1 dalam senarai kita, perkataan yang sangat popular di kedai makan. Atau bila kita buat keputusan last minute. Cincai. Buat cincai-cincai sudahlah. Maksudnya, buat ala kadar je, tak perlu nak sempurna sangat. Ia datang dari dialek Hokkien yang membawa maksud sesuka hati atau ikut dan. Uniknya perkataan ni, ia boleh jadi positif atau negatif. Kalau bos cakap, kerja jangan buat cincai ya, itu maksudnya kena buat betul-betul. Tapi kalau kawan ajak makan dan kita jawab, aku cincai je mana-mana pun boleh, itu maksudnya kita tak kisah. Sangat fleksibel kan? Seterusnya, kita ada perkataan yang jadi penyelamat dalam banyak situasi. Terutamanya bila nak selesaikan sesuatu masalah. Perkataan itu ialah kau tim. Pasal projek tu jangan risau, aku dah kau tim dengan dia. Perkataan ini berasal dari dialek Kantonis. Kau tim yang bermaksud selesai atau beres. Bila kita sebut kau tim, terus rasa lega macam semua masalah dah settle. Ia bukan setakat bermaksud selesai, tapi ia juga membawa konotasi yang kita dah capai satu persetujuan atau deal. Memang power perkataan ni. Perkataan ketiga ni pula memang legend, terutamanya masa belajar memandu atau masa nak parking kereta. Ghostan sikit lagi. Ya, perkataan itu ialah ghostan. Ramai yang tak tahu, perkataan ni sebenarnya pinjaman dari perkataan Inggeris go astern yang digunakan dalam dunia perkapalan untuk menggerakkan kapal ke belakang. Entah macam mana ia berevolusi jadi ghostan dan melekat dalam kamus tidak rasmi kita bila merujuk kepada undur atau menggerakkan kenderaan ke belakang. Hebat kan cara kita adaptasi bahasa? Keempat, perkataan wajib bila perut dah berkeroncong di pejabat atau di mana-mana saja. Jom tapau. Asal-usul perkataan tapau ni pun menarik. Ia datang dari gabungan perkataan Kantonis tapau yang bermaksud bungkus. Tapi sekarang, ia bukan lagi sekadar bungkus makanan. Kalau dalam sukan, kalah teruk pun kita sebut kena tapau. Perkataan kelima yang kita semua harap takkan kena pada diri sendiri. Kantoi. Alamak, kantoilah ponteng kelas hari ni. Perkataan kantoi ini merujuk kepada perbuatan yang tertangkap atau rahsia yang terbongkar. Ia juga dipercayai berasal dari dialek Kantonis. Perasaan bila kantoi itu memang tak best. Tapi perkataan tu sendiri sedap disebut, kan? Ia sangat ekspresif dan terus memberi gambaran situasi yang berlaku. Siapa kat sini pernah kantoi buat sesuatu? Cuba kongsi sikit pengalaman korang kat ruangan komen. Nombor 6, satu lagi perkataan power untuk selesaikan masalah. Settle. Walaupun ia perkataan Inggeris, cara kita guna tu sangat Malaysia. Kau jangan risau, hutang tu nanti aku settlekan. Kita tambah imbuhankan kat belakang. Terus jadi macam perkataan Melayu. Settle ni bukan setakat bayar hutang je. Apa-apa urusan pun boleh. Borang tu dah settle ke belum? Ia menunjukkan sesuatu urusan tu dah selesai atau akan diselesaikan. Ringkas, padat, dan semua orang faham. Seterusnya, perkataan yang menggambarkan perasaan kita bila tengok sesuatu yang tak kena atau meluat. Fuyu. Fuyu lah mamat tu. Baru pakai kereta baru dah berlagak. Fuyu ni kita gunakan untuk orang yang berlagak, menunjuk-nunjuk atau cakap besar. Perkataan ni memang tak ada dalam kamus dewan, tapi semua orang dari budak kecil sampai ke orang dewasa faham maksudnya. Ia satu cara yang slang, tapi berkesan untuk meluahkan rasa menyampah kita. Perkataan ke-8, perkataan keramat bila kita terkejut atau tak sangka. Peh! Sebutan dia kena ada penekanan sikit. Perh, lawa gila kereta dia. Perkataan ni adalah cara kita mengekspresikan rasa kagum, terpegun, atau kadang-kadang terkejut. Ia macam versi Malaysia untuk perkataan wow. Bunyinya mungkin pelik bagi orang luar, tapi bagi kita, ia penuh dengan emosi. Satu perkataan pendek je dah cukup untuk gambarkan 1000 rasa. Nombor 9, ini perkataan yang agak klasik sikit tapi masih digunakan. Shock. Shock betul layan filem ni malam-malam. Perkataan shock ni membawa maksud seronok, best, atau mengasyikkan.
Kadang-kadang kita guna secara bersendirian, shock. Ia juga boleh digabungkan menjadi shock sendiri, yang bermaksud perasaan bagus atau buat sesuatu untuk kepuasan diri sendiri je. Walaupun nampak simple, shock ni sangat berkesan untuk menggambarkan perasaan gembira. Akhir sekali, perkataan yang menjadi penutup perbualan atau bila kita dah malas nak fikir, lah, kenapa tak datang semalam? Malaslah. Lah ni partikel yang sangat ajaib. Letak je di hujung mana-mana ayat, terus ayat tu jadi mesra dan sangat Malaysian. Yalah, tak apalah, bolehlah. Ia boleh menunjukkan pelbagai emosi, dari pasrah, setuju, sehinggalah kepujukan. Tanpa lah, bahasa kita mungkin akan rasa sedikit kaku. Itulah dia 10 perkataan yang sangat sinonim dengan kita, masyarakat Malaysia. Bahasa rojak inilah yang sebenarnya mencerminkan keharmonian dan kepelbagaian budaya kita. Ia bukan merosakkan bahasa, tapi memperkayakannya. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau ada perkataan lain yang korang rasa patut ada dalam senarai ini, jangan segan subscribe, share dan komen lah. Terima kasih lah.